Ini bab berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah kahwin lagi. Bab yang merangkumi pelbagai hadis berhubung dengan perkahwinan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, bila seseorang daripada kamu mengahwini seseorang perempuan dan dia membeli hamba, maka hendaklah dia kata, faqul, maka katakanlah, ini bacalah, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku minta denganmu kebaikannya, dan kebaikan sifat yang engkau telah jadikan, sifat-sifat kebaikan sifat-sifat yang engkau telah jadikan bersamanya sejak asal kejadiannya lagi. Itu maksud Jabal Taha'ali. Aku berlindung denganmu daripada keburukannya dan keburukan ma jabalta. Ma itu maksudnya sifat-sifat buruk yang engkau telah jadikan bersamanya sejak asal kejadiannya lagi. Dan bila dia membeli unta, maka hendaklah dipegangnya bonggol unta itu, puncak zirwah, puncak bonggol unta itu, dan hendaklah dia berkata, ini berdoa seperti itu juga. Abu Daud berkata, Abu Sa'id menambahkan, kemudian hendaklah dia memegang nasiyahnya, ubun-ubunnya, ini bahagian ubun-ubunnya, bahagian depan, kepala bahagian depan ini, dan mendoakan keberkatan untuk perempuan dan hamba itu, ataupun pada perempuan dan hamba itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Abbas, katanya Nabi SAW bersabda, kalaulah seseorang daripada kamu bila dia hendak mendatangi isterinya membaca, ini mengucapkan Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, kemudian ditakdirkan akan mereka mendapat anak, kemudian ditakdirkan dengan persetubuhan itu mereka mendapat anak, nescaya syaitan tidak akan memudaratkan sedikit pun dia. Nescaya syaitan tidak dapat atau tidak akan dapat memudaratkan langsung dia sampai bila-bila. Jadi apa maknanya? Bismillah, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami, jauhkanlah syaitan daripada kami, dan jauhkanlah apa yang engkau kurniakan kepada kami ini, syaitan. Jauhkanlah syaitan daripada apa yang engkau kurniakan kepada kami. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, dilaknat atau terkutuk orang yang mendatangi dubur isterinya. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Munkadir, katanya saya telah mendengar Jabir berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi yaqulun, orang-orang Yahudi berpendapat, pegang atau percaya, kalau seseorang itu menyetubuhi isterinya pada farajnya tetapi melalui belakangnya, nescaya anaknya menjadi juling. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, isteri-isteri kamu itu adalah ladang kamu, datangilah ladangmu
ikut suka kamu mahu, ikut suka kamu hendak, ataupun dari melalui bahagian mana yang kamu kehendaki. Dengan syaratnya Imam Abu Daud beriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, sesungguhnya Ibnu Umar, semoga Allah mengampuninya, telah terkeliru. Sebenarnya puak-puak Ansar ini, mereka ni asalnya adalah penyembah berhala. Mereka hidup bersama dengan puak-puak Yahudi dari kalangan ahli kitab. Puak-puak Ansar itu memandang ahli kitab ni, puak-puak Yahudi ni, ada kelebihan, melebihi mereka, disebabkan mereka ada ilmu, disebabkan mereka berilmu. Dalam banyak perkara mereka ikut orang-orang Yahudi itu. Antara amalan ahli kitabnya ialah mereka tidak mendatangi isteri-isteri mereka, yakni tidak menyetubuhi isteri-isteri mereka, melainkan ala harfin, melainkan dengan menyengging, ikut tepi, menyengging. Kerana itu adalah cara yang paling menutup keadaan perempuan itu. Orang-orang Ansar telah menerima amalan itu daripada mereka. Orang-orang Quraisy pula yashrahuna an-nisaa syarha. Orang-orang Quraisy pula betul-betul mendatangi isterinya dalam keadaan terlentang, dalam keadaan terlentak ataupun terdedah betul-betul. Dan mereka yataladzadzuna minhun, menikmati mereka, mana isteri-isteri mereka itu, ataupun berseronok-seronok dengan isteri mereka itu dalam keadaan mereka, yakni isteri-isteri itu, berhadapan muka, dalam keadaan berpaling, dalam keadaan membelakangi suami-suami mereka, dan dalam keadaan terlentang juga. Bila orang-orang Muhajirun tiba ataupun sampai di Madinah, ada salah seorang daripada mereka berkahwin dengan perempuan Ansar. Dia nak buat begitulah, tetapi dibantah oleh isterinya. Katanya, ini kata isterinya itu, kami selalu didatangi dengan cara menyenggeng. Kalau nak buat begitulah, kalau tidak, jauhilah daku. Jangan, kata dia. Sehingga syari'a amruhuma, kita kata bahasa Kelantan kata gegak-gegak. Cerita mereka itu jadi gegak, jadi besarlah, jadi besar, sehingga diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah azza wa jalla menurunkan, nisaukum harthul lakum, isteri-isteri kamu itu adalah ladang kamu, datangilah ladangmu ikut bagaimana yang kamu kehendaki, yakni dengan berhadapan muka, dengan dia membelakangi kamu, dan dengan terlentang. Maksud baginda ialah tempat anak, yang di tempat lahir anak tu, tempat anak keluar melalui tempat itulah. Bab mendatangi perempuan haid dan bersentuh-sentuhan kulit dengannya. Mendatangi itu terjemahan kepada itian. Maksudnya ialah bersetubuh dengan perempuan yang berhaid dan bersentuh-sentuhan kulit dengannya. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa orang-orang Yahudi, kalau isteri mereka itu berhaid atau seseorang perempuan di kalangan mereka berhaid, mereka akan mengeluarkannya dari rumah. Mereka tak akan makan sekali, minum sekali, dan bersetubuh dengan mereka lagi di dalam rumah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perbuatan orang-orang Yahudi yang seperti itu. Allah Azza wa Jal menurunkan firman-Nya, mereka akan bertanya engkau tentang haid. Katakan, ia adalah kekotoran ataupun ia adalah sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang boleh mengganggu. Oleh itu kamu hendaklah jauhi perempuan-perempuan itu, yakni isteri-isteri kamu itu pada ketika haid, pada ketika haid, hingga ke akhir ayat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu duduklah bersama-sama mereka di dalam rumah dan lakukan semua perkara selain daripada bersetubuh. Orang-orang Yahudi pun berkata, dia ni tak ada apa pun pegangan kita, amalan kita, kira nak bantah saja, nak buat tak serupa saja dengan kita ni. Dia ni ada-ada saja. Kalau kita kata gini, dia kata gini. Gitulah maksudnya. Maka datanglah Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berdua berkata, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi berpendapat begini-begini. Jadi dia sebut tadilah, tak bolehlah mana menyetubuhi isteri pada ketika haid itu. Jadi boleh ke tidak kita bersetubuh dengan mereka pada ketika mari kotor, pada ketika haid? Berubah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami ingat dia telah betul-betul marah kepada kedua orang sahabatnya itu. Dua orang sahabatnya itu pun keluar. Tiba-tiba dia bertemu dengan satu hadiah yang sedang datang. Hadiah berupa susu yang sampai kepada Rasulullah. Bila keluar tu ada berselisih dengan orang yang bawa mari susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hantar orang di belakang mereka berdua. Selepas mereka pergi itu, hantar orang supaya panggil dia mari balik. Dua orang tadi. Jadi kami pun ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah pun kepada mereka berdua itu, tak marah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya sendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam dalam kain yang sama. Ketika saya berhaid, saya datang bulan. Kalau ada sesuatu daripada saya mengenainya, dia akan basuh tempat yang terkena itu. Jadi kalau kena darah apalah, lam ya'duhu, tidak lebih dari itu. Dia akan basuh tempat yang kena itu saja, tak lebih daripada itu. Dan kalau apa-apa terkena kainnya, dia akan basuh tempat yang terkena itulah. Dia tidak akan melebihinya. Setakat itu sajalah yang dia buat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Shaddad, daripada makciknya sebelah ibu, iaitu Maimunah binti Al-Harith, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak bersentuh-sentuhan kulit dengan mana-mana isterinya, ketika isterinya itu datang bulan, dia akan menyuruhnya supaya memakai kain dengan kemas. Thumma yubashiruha, selepas itu baru dia akan bersentuh-sentuhan kulit dengannya. Sekejap dulu, cuba tengok semula. Di dalam bab ini masih lagi ada beberapa hadis, tetapi tidak khusus dengan satu perkara lah, dengan satu tajuk seperti sebelum pada ni. Dia ada pelbagai hadis di bawah tu. Sebab itu dipanggil jami'. Babun fi jami'in nikah. Jami' ni mana hadis-hadis yang berkenaan dengan perkahwinan juga, tapi tidak khusus dengan satu-satu perkara, tidak. Macam-macam lah pelbagai hadis.
Biasanya kalau hak lagu ni dalam Muwatta Imam Malik, banyak selalu dia guna hak lagu ni. Dia ada bab yang merangkumi semua bab yang tersebut sebelumnya. Biasanya dia terletak di akhir. Di akhir. Dan hadis yang mula-mula Imam Abu Daud bawa ni daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Kita sudah sedia maklum, kalau hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, hadis itu khilaf ulama tentangnya. Ada tak kira hak lain tu, tak kira hak lain. Kalau hak lain perawi-perawi bawah daripada dia tu molek lah mana pun, kalau hak ni ada atas dia an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Ada macam ulama-ulama yang ketat syarat-syaratnya, seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia kata hadis ini dhaif. Sebab apa? Sebab ini daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Ramai ulama mengatakan hadis ini tidaklah sampai dhaif, tetapi kedudukannya hasan, tinggi sikit. Hasan. Tidak sampai ke peringkat sahih. Tidak sampai ke peringkat sahih. Tarafnya ialah hasan. Pada umumnya ulama-ulama hadis kata gitulah. Tetapi ada juga yang tidak ketat, yang longgar syarat-syarat dia tu. Dia kata hadis dia ni pun kalau di bawah dia tu sahih, perawi-perawinya perawi sahih. Ada juga. Tetapi hak sederhananya, hak kebanyakannya mengatakan hadis kalau an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi itu adalah hadis hasan. Sebab apa? Sebabnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, ni apa ni Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi itu dia sebenarnya bukan berdasarkan sama', bukan berdasarkan tahdits, hadis-hadis daripada dia tu, bahkan ia berdasarkan wijadah. Ada panggil wijadah. Berdasarkan wijadah. Wijadah tu apa makna? Didapati daripada buku yang ditinggalkan, bukan betul-betul dia ambil daripada perawi di atas tu. Siapa dia? Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya. Jadi maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh Amr daripada ayahnya, yakni Shu'aib. Daripada datuknya tu siapa? Datuknya nama Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu dia. Sini dia tak sebut muka banyak kali dah jumpa dalam Abu Daud dia banyak lah. Jadi maknanya datuk yang kedua dia, apa kita panggil? Kalau kita datuk, ayah kepada datuk tu, apa dia panggil? Datuk yang kedua. Payah-payah kita kata gitulah. Datuk yang kedua, ayah kepada datuk. Kalau kebanyakan dalam sanad-sanad ni, kalau kata an sekian orang, an fulan an abihi an jaddi, maksud datuk tu datuk hak dekat, yakni ayah kepada ayah. Itu kebanyakan, semua boleh katakan gitu, kecuali hak ni. Sebab hak ni maksud datuk tu bukan datuk ayah kepada ayah, tetapi ayah kepada tu ayah. Ayah kepada tu ayah. Itu. Ini sebab apa? Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya nama Muhammad. Anak kepada Muhammad tu nama Shu'aib. Anak kepada Shu'aib tu Amr. Jadi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, hak ni kenapa hak gitu? Bukan maknanya Amr ambil daripada ayahnya Shu'aib, Shu'aib tu ambil daripada ayah dia. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, jaddi itu maksudnya Muhammad, bukan. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab Abdullah ni dia tulis hadis-hadis semasa Rasulullah SAW. Dia bukan ingat saja, dia tulis. Abu Hurairah pun mengaku, dia kata dia lebih daripada saya, sebab dia tulis. Abu Hurairah pun ada tulis juga.
tapi tidak sekemah ni. Tidak sekemah ni. Dan apa yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin Al-As ini terkenal dengan Sahifah Sadiqah. Sahifah Sadiqah, As-Sahifatus Sadiqah, dan diwarisi oleh keturunan dia generasi demi generasi sampai kepada Amr ni. Ada kitab. Jadi mengikut dakwaan siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia kata ni berdasarkan dia tengok dalam kitab ni. Jadi Muhammad ni tengok, Syuaib ni tengok daripada kitab apa itu ayah dia. Syuaib tu dia bukan ambil secara langsung. Jadi ayah kepada Ammar ini tidak ambil secara langsung daripada tu ayah dia. Mana secara sama dia dengar ada. Cuma dia ambil tu kitab. Hak dia dapat ke dia tu wijadah orang panggil kitab. Jadi ulama-ulama hadis beza. Dia tak boleh, dia kena zaman hari tu, zaman belum lagi kitab ni dibukukan. Masa tengah zaman itulah zaman pembukuan kata. Jadi dia apa ni ketat. Dia tak say terima kalau lagu-lagu ni. Sebab apa? Boleh jadi kitab tu orang tukar. Kalau tidak dengar sendiri, semata-mata ambil dalam kitab. Boleh jadi kitab tu orang lain tulis pula buku nama tu. Tinggal kepada anak cucu dan anak cucu kamak kau hak tok dia sungguh. Apalagi tok yang kedua, rupanya tidak. Boleh jadi. Boleh jadi juga kalau tidak tukar sepenuhnya semuanya, mana-mana bahagiannya tu ditambah ke tokok tambah oleh siapa-siapa. Mana ada dia nak tahu. Jadi dengan sebab ada keraguan itulah. Jadi setengah-setengah ulama kata dhaif. Ni kalau ada gini saja, tak cara hak lain tu. Hak lain tu kalau perawi dia molek setara mana pun, jumpa ni lagu tu lah. Dhaif. Tapi ada yang mengatakan tak, dia dah dengar. Dia dah dengar. Tapi masalahnya dah dengar apa? Dia dengar semua ke? Itu persoalannya. Dia dengar semua? Tak dengar semua. Jadi hak mana sah dia dengar? Hak mana sah dia dengar? Hak tu jadi susahnya. Dia dengar, cuma dengar semua. Hak tu tak boleh nak pasti. Tak ada siapa berani kata dia dengar semua. Sebab itulah dalam setengah-setengah kitab kalau kita tengok dalam Muslim, Yahya bin Yahya meriwayatkan hadis daripada Malik fima qara'a alaihi, dia sebut gitu, termasuk dalam hak dia baca depan Imam Malik. Ni hadis ni hak dia riwayat ni dia sendiri baca depan Imam Malik, dia ada sebut gitu. Itulah sebabnya. Sebab kadang-kadang orang ingat ada dapat dalam buku ke ataupun dia kira dalam surat ke, dia kira surat tu hadis tu, dalam surat tu ada hadis. Tu hadis tu dia terima melalui mukatabah, secara apa ni, murasalah, secara bertulis begitu. Jadi ada keraguan, dia tidak beza, dia tidak sama dengan depan gini. Sebab ada keraguan. Boleh jadi orang lain tulis, tidak betul apa ni, tuan asal tu hak kira tu tulis, orang lain yang tulis. Boleh jadi. Jadi itu benda ni. Sebab itulah sanad ini dipertikaikan. Tapi dengan sebab itu sanad ni tak ada dalam Bukhari, Muslim tak ada. Dia ada dalam kitab Abu Daud, dalam Tirmizi dan lain-lain adalah hak bawah daripada tu. Sebab apa? Dia pun tu tahu. Kita nampak ilmu hadis ni satu ilmu yang sistematik, kemas. Hak perekat ni tak ambil hak lagu ni. Sebab apa? Dia tahu dah ada dipertikaikan. Iaitu Nabi SAW kata, kalau seseorang tu nikah dengan seorang perempuan ataupun dia beli seseorang khadam ataupun hamba, maksud khadam tu hamba, kita panggil khadam, sebenarnya khadim. Kalau khadam tu boleh juga, cumanya khadam tu jamak, bukan mufrad. Jadi sekarang yang keduanya di sini, wow, dia kata apabila seseorang tu nikah dengan seorang perempuan dan beli, pada apakah syarat?
kena menikah dan beli, baru kena baca gini. Kalau nikah saja tak beli, tak baca gini, itu kalau dan. Dengan sebab itu ulama-ulama mengatakan tempat-tempat lagu ni lah, wow di sini dengan makna au. Wow di sini bukan dengan makna dan, tapi dengan makna atau. Sebab tidak syarat baru suruh baca gini, tapi apabila di kedua-duanya tu ada. Kalau wow ada dan. Kalau wow tu dipakai dengan makna asal dia, makna dia dan. Jadi maknanya kalau seseorang tu menikah, lepas tu di samping itu dia beli hamba. Ada dua perkara ni ada, barulah baca gini. Kalau salah satunya dia beli hamba saja, dia tak menikah, tak boleh baca. Atau dia menikah tapi dia tak beli hamba, tak ada juga baca ni. Jadi hak baca ni sesoalnya bila terkumpul dua syarat. Adakah begitu? Tidak. Puncanya dia boleh jadi difahami supaya saat ni keliru saat ni, sebab wow tu dipakai dengan makna asal dia. Sedangkan banyak tempat wow dipakai dengan makna atau. Tadi anda terjemah dengan makna wow mengikut asal. Tetapi kena tengok di sini lebih sesuai wow dengan makna yakni atau. Kalau dia menikah saja, jadi hak dia kena bacanya untuk isteri dia lah. Kalau dia beli hamba saja, dia baca. Ataupun dia beli dia melakukan kedua-dua sekali, dia nikah dan dia beli sekali kebetulan serupa ni, sekiranya berlaku sama juga, dia baca gini juga. Cumanya kalau khadim itu lelaki, kalau lelaki tak bolehlah kata khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Tak boleh, dia kena hu lah sebab tu dia beza dia. Kalau dia menikah, ada mesti dan nikah tu bini dia tu orang puan. Jadi kalau orang puan khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih lah, hak salah gitu pun gitu juga. Tapi kalau hamba lelaki tukar sikit. Kalau hamba perempuan serupa ni lah, betul-betul serupa ni. Jadi khadim di sini dengan makna hamba, bukan makna khaddam seperti yang dipakai umum dalam bahasa Arab, kemudian dengan makna pelayan. Kalau kan kita ambil orang gaji, kita duk pegang kepala dia, duk baca tu pula dah. Tak ada kena-mengena, ni bukan khaddam tu. Ada orang gaji lelaki ke perempuan, tak ada kena-mengena, tu tak ada, bukan hak tu maksudnya di sini. Ni hamba yang jadi pelayan kepada kita. Itu maksud khadim. Jadi ada beberapa makna lah. Jadi dia baca, aku minta denganmu kebaikannya. Jadi kebaikan perempuan, isteri itu. Wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan sifat-sifat yang kau jadikan bersamanya semenjak asal kejadian lagi. Sifat-sifat perempuan asal tu engkau jadikan dia bersifat begitu, minta hak baik, hak boleh. Itu jabala tu daripada jibillah. Jibillah maknanya sifat asal, sifat orang kita panggil semula jadi, sifat asal, minta tu. Ini antara hak doa, hak Nabi SAW ajar. Kalau kita nak guna pun tak apa bab doa ni. Kalau kita kata hadis tu dhaif pun boleh pakai, boleh pakai. Apa lagi, bukan sepakat pun kata dhaif, bukan sepakat pun kata dhaif. Dan aku berlindung denganmu daripada kejahatan ataupun keburukan dan keburukan sifat-sifat yang kau jadikan bersamanya. Mana sejak asal kejadiannya lagi. Kami tak jauh juga. Atau silam gitu. Ya, kadang-kadang manusia ni mudah benar nak berasa hak bukan-bukan. Kesalahan dia tidak serah, dia tidak cari. Kalau kebetulan dapat rugi, dapat go ni selepas nikah, dia kata ini kecelakaan ataupun sial. Orang kita kata majal, majal yang dibawa oleh dia. Itu mudah nak terlitah lah gitu. Ada kalanya memang ada juga.
memang ada juga, memang kait juga. Dengan sebab itulah munasabah juga kalau ada perasaan gitu, tapi jangan mudah telitah lagi tu, jangan. Mana kita kena tengok alah kekurangan kita, itu sebaik-baiknya. Lepas tu juga baikilah, lepas tak baiki. Jadi kalau semata-mata perempuan tapi tidak ada sifat-sifat yang baik itu, sifat asal perempuan itu, tak sebenar lah, tak siapa maksud nikah, tak siapa maksud nikah. Sama juga ni dia kata kepada lelaki, perempuan pun begitu juga. Boleh jadi dia jumpa dengan suami lelaki yang mana tidak memuaskan hati dia, boleh jadi yang tidak ada sifat-sifat asal lelaki, boleh jadi. Jadi semua membawa masalah belaka. Sebab itu dia suruh ajar doa tu, kalau dia beli unta lagu tu, beli unta, pegang di puncak bonggol unta tu dan kata supaya tu juga. Cuma kalau ba'ir, hu lah tempat ha tadi. Kalau naqah, ha. Kalau bahasa Melayu tak ada lah semua tu, ha kah hu, nya belaka. Dia serupa lah kebaikannya. Dan kebaikan asal lagi, sejak asal lagi kau jadikannya tu kebaikannya. Jadi hak kebaikannya apa dia? Kalau beli motor ke kereta untuk dapat jadi kenderaan kita pergi mana-mana selesa, senang, sapa kepada destinasi kita, itulah kebaikan dia. Maksud asal orang nak, takkanlah orang beli nak suruh accident. Itu tidak asal, tu tidak kebaikan asal. Tu asal naknya untuk baik lah, untuk selesa, untuk gapo. Bukan hak tak baik. Hak tak baik minta berlindung, berlindung. Jadi kalau kita sekarang ni kereta ke motor ke apa, serupa lah juga, boleh baca. Cuma hak lebih-lebih lagi tu boleh tak usah lah. Hak lebih-lebih lagi tu ke dia reti air ke tak, ataupun tepung tawar ke apa ke tak, itu tak ada. Hak ni ada, hak ni pakai hak ni. Lepas tu kan setiap kali nak naik subhanallazi sakhara lana tu baca tu, padahal tu tak ada lah kena panggil tu lebah kau tu guru mana semaya hajat gitu gini. Lebih-lebih kita ni kadang-kadang lah. Jadi tu lebah tu pun susah juga kalau tak pergi kan, so kena nak melerak ni. Jadi kerja tu lebah jadi gitulah. Padahalnya kalau ia pun buat sendiri, buat sendirilah. Sebab kita tak jumpa dalam hadis mana-mana pun sahabat ni ajak Nabi gini untuk buat benda-benda lagu ni, tak ada. Dia ajar suruh buat sendiri, buat diri. Tak ada kata panggil nikah, panggil Rasulullah, dia letak kepala atas kepala bini dia, letak tangan atas kepala bini, tak ada. So doa masing-masing lah, doa masing-masing. Jadi kalau belajar kan senang, boleh buat sendiri. Buat apa Nabi buat lagu ni. Abu Daud kata, dia tambah, Abu Sa'id menambahkan, lepas tu dia pegang, letak tangan lah maksudnya, letak tangan di atas ubun-ubunnya. Tak payah pegang rambut dia, dah bukan cekak rambut gitu dah. Tak payah lagu tu macam gapar pula dah. Dah letak tangan saja. Dan kalau dia orang ngaji, dia faham. Dia tidak akan ketakutan apa doa ni nak suruh aku, nak koci aku ke gapo ke dah. Macam-macam. Tak ada. Dia akan faham. Dan adakah perempuan nak buat gitu kepada suami dia? Tak payah, suami saja. Situ isyarat kepada dia tu, pemimpin dia, pengawal, penjaga. Begitu. Sebab kita kata ada lelaki buat gitu, perempuan boleh buat. Tak boleh. Pemayalah jemaah. Lelaki boleh jadi tok imam, bini boleh jadi tok imam ke pula? Tak boleh. Itu tak boleh. Jadi suami sajalah. Ini pun antara hak suami, antara hak ulama sebutnya hak isteri atas suami. Kalau dia boleh buat benda-benda lagu ni, ya. Kalau dia tak buat pun tak apa, benda ni bukan wajib. Benda ni bukan mesti. Tidaklah kata dengan sebab tak ada doa mula-mula ni habislah punah dah lah. Duduk
7, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tak jadilah. Macam tak ada niat sesoalan. Tak ada niat tu masa akad nikah. Hak tu niatnya situ tu. Tak ada ni. Hak ni kita bulan-bulan ni duduk sekali dengan dia, dah nak malam, dah nak hari, dah seterusnya duduk doa tu. Hak tu lebih lagi, lebih kuat lagi daripada hak ni. Daripada hak ni. Cuma hak ni kalau buat comel gitu lah. Kalau orang tak buat, jangan kata tak pandai, tak mengaji. Jangan kata lalu. Dia mengaji lah tu. Dia tak buat pun dia mengaji lah tu. Sebab apa benda ni, benda secara mana anjuran tu, bukan wajib, bukan mesti, bukan segala-galanya tergantung dengan ni. Tidak gitu. Cuma kalau buat molek. Jadi hak pegang kepala saat ni, pegang apa dia? Ni di dahi, letak tangan, slow, letak tangan, doa keberkatan pada perempuan dan hamba. Bukan unta tadi. Unta tu dak. Kalau orang gitulah. Binatang tak payah, ataupun kenderaan lain seperti kita motor kau gapo tak payah. Tak payah. Dan hadis yang kedua, riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW bersabda, kalaulah seseorang daripada kamu nak mendatangi isterinya, dia guna bahasa lembut, mendatangi. Cuba tengok bahasa Melayu, kalau kaum Muslim Melayu dia ada datang, di bawah perkataan datang, mendatangkan, mendatangi, di bawah mendatangi itu salah satu makna dia ialah menyetubuhi. Mana orang Melayu ambil daripada sini, daripada ata tu asal dia makna dia datang, makna dia datang. Tapi di sini bukan makna datang kepada isterinya, datang saja, bukan gitu. Datang tu maksudnya bertubuh. Bila nak bertubuh, biasanya dia datanglah bila nak tu, gitu. Dia apa baca lagu ni, Bismillah, tak habis, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah saja. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim pun boleh juga. Cumanya kalau dalam kebanyakan hadis gini, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, dan seterusnya. Supaya kita nak sembelih binatang, Bismillah juga, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wallahu akbar, gitu. Sebab apa? Sebab tidak sesuai dengan sifat Rahman dan Rahim nak sembelih walaupun binatang. Gelepar tu sakit juga. Siapa terberak, terkecing tu, Bismillah, Bismillah wallahu akbar. Tak baca habis Bismillahirrahmanirrahim kalau nak sembelih. Itu hak sunnahnya. Macam nak makan nasi, kau nak gapo-gapo nak buat, itu Bismillahirrahmanirrahim, betul lah hak tu. Tapi kalau hak ni Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Jadi minta Tuhan jauhkan syaitan daripada kita. Syaitan jauh daripada kita. Syaitan tak boleh mari dekat kita. Kita tu siapa? Suami isteri lah. Isteri nak baca ke tidak? Ada ulama mengatakan isteri tak payah baca, seperti tadi juga. Tetapi kebanyakan ulama kata tak, kedua-duanya baca, itu lagi baik. Tapi kalau isteri tak baca, boleh tahan lagi, tak apalah. Suami itu yang penting baca. Ni baca ketika nak, belum. Ketika tengah bertubuh, ada ke tidak? Doa ada. Ada. Jadi setengah-setengah ulama kata doa tu pun sebelum juga. Ada pun tengah-tengah, mana ada? Mana boleh doa pada masa tu. Tapi setengah-setengah ulama kata tak. Dia kata masa tu pun ada. Itu sesuai lah, dan Nabi ajar gitu, gitulah. Allahumma la taj'al lisyaitan fima razaqtana nasiba. Itu kalau tengah. Allahumma la taj'al lisyaitan fima razaqtana nasiba. Jangan ada habuan untuk syaitan pada apa yang engkau kurniakan kepada kami ini. Jangan ada sikit pun habuan kepada dia. Itu. Kalau kita berasa tak sedap, tak usah, bacalah di awal sebelum. Dan minta Allah SWT jauhkan syaitan daripada apa yang engkau razaqtana,
Padahal Tuhan tak beri lagi rezeki itu. Tuhan tak beri lagi rezeki itu, tapi dia guna razaqta. Bukan tarzuqana. Wajannibis syaitan ma tarzuquna. Tak ada, dia tak kata begitu. Yang kau akan kurniakan sebagai rezeki kepada kami, dah razaqtana. Itu perbuatan telak. Apa telak? Padahal tak lagi, Tuhan tak beri lagi. Apa telak? Sebab dalam takdir ada dah. Tuhan sudah tulis dah. Dia beri dah, dia tahu dah. Nanti siapa jumpa sebab dia. Berjumpa sebab dia. Dalam takdir Allah Taala telah putuskan dah. Di Lauh Mahfuz ada dah. Hak Tuhan beri ke tidak kepada dia. Melihat kepada tu satu. Yang kedua, razaqtana ni benda hak Tuhan nak beri ni, walaupun tak beri lagi, sebab sudah beri dah. Tak ada siapa dia boleh halal kalau dia nak beri. Sering kali dalam bahasa Arab ni kalau menunjukkan pasti gitu, dia guna fi'il madhi. Dia guna perbuatan yang menunjukkan masa lepas. Padahal benda tu tak berlaku lagi. Padahal benda tu tak berlaku lagi. Seperti dalam Quran ada sebut, ata amrullah fala tasta'jilu. Ata amrullah, amrullah tu maksudnya kiamat. Ata, dia tidak kata ya'ti, akan datang. Padahal kiamat tu tak berlaku lagi kan. Apa dia kata ata? Sebab kiamat pasti akan berlaku, tak boleh lagi. Sebab tu dia guna gitu. Benda pasti dalam Quran, dalam hadis banyak. Itu kita kena faham bahasa cara dia tu. Dan yang kedua, anak itu adalah rezeki. Ma razaqtana, rezeki. Jangan kita kata rezeki ni nasi saja, makanan saja, pitih saja rezeki. Tak, anak tu rezeki. Inilah dalil dia nya, ma razaqtana. Allah kurniakan, berikan kepada kita dengan sebab persetubuhan tu, tak ada lain. Tak ada pitih, bukan pitih, bukan makanan, tak. Tapi anak. Sebab itulah pada bulan puasa kan tak boleh tengah hari, uhilla lakum, tengah hari tak boleh, malam uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, malam boleh. Wabtaghu ma kataballahu lakum, kamu carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Allah tetap tadi, cari ke apa? Mesti pun cari kan? Cari anak lah. Jadi dia guna perkataan cari. Wabtaghu, perkataan ibtigha, wabtaghu ni selalunya cari rezeki, cari. Jadi gitulah juga. Jadi hak ni pun kena cari, kena usaha. Kalau seseorang tu nak, dia tak temu sebab nak anak, duduk khayal seorang nak anak, tak akan boleh anak. Dia kena cari sebab. Sebabnya kena menikah. Itu kena cari lah. Lepas tu kalau menikah, dia ada dah bini, tapi nak saja boleh? Tak boleh. Dia kena bersetubuh. Itu sebabnya. Jadi anak itu sebagai rezeki juga. Kalau kita nak ambil kira secara biasa lah, zahir ni pun orang-orang akan nampak juga biasa kan. Ramai kan kita tengok anak-anak ni, apabila ibu bapa dia tua, anak tu pergi cari apa makan buat kelik. Rezeki tu supaya dia cari sendiri. Anak pergi cari buat kelik, beli apa-apa buat kelik, rezeki tu. Kalau kita nak kata rezeki itu berupa pakaian, berupa makanan, tapi tidak langsung. Tidak langsung. Yang lain juga. Kalau nak kira, anak tu sendiri rezeki berdasarkan Quran. Wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm. Apa ni, rugi orang-orang hak bunuh anak-anak. Wa harramu ma razaqahumullah. Mereka halal apa yang Allah hendak berikan sebagai rezeki kepada mereka. Tengok, anak kait dengan anak lah tu. Jadi anak tu rezeki dalam Quran pun, bukan dalam hadis saja. Wa harramu ma razaqahumullah.
Dia guna perkataan mati juga. Mereka halang daripada diri mereka apa yang Allah nak berikan sebagai rezeki. Ini bahasa bodoh. Sebab tu dia kata bodoh bi ghairi ilm, tak ada ilmu. Safahat, bodoh pula. Orang-orang jenis rancai tak terkalu tu, tak saya ada. Tuhan kata bodoh bi ghairi ilm, tanpa asas ilmu. Kalau tengok dari sudut ilmu, mana pun tak menyokong hal itu. Kecuali lah kalau kita ada sebab nasabah, memanglah ada dari segi syarak pun. Tapi kalau dalam keadaan biasa ni, apa tak sih? Apa tak sih? Kerana ada pula dia kata dia takut tetek dia jadi lanjut. Ada pula lagu tu. Sebab itulah orang sampai dulu, kebodohan orang sampai dulu. Lo ni cerdik amat ada. Banyak dah orang kita pun cerdik, di hospital pun cerdik. Dulu bodoh sungguh. Sebab apa? Ada benda-benda lagu tu alasannya. Payah nak pergi jalan lahir anak lah. Nak pergi jalan berdua-dua esok. Itu yang dipikir. Lepas tu tak sebui susu ibu kepada anak, takut jadi lanjut lah teteknya. Macam-macam. Jadi bui susu botol. Kebodohan. Tapi lama kelamaan orang terima juga, tahu juga hak sebenarnya. Tidak sama susu lembu dengan susu ibu, tidak sama. Dan dia tidak faham itu rezeki. Ada pula tolak rezeki. Dengan rancang gitu-gitu, kita tahu tak? Tak tahu. Bila nak boleh pada kita, cuba tengok. Sebab tu Tuhan sembunyikan, rahsiakan anak-anak. Cuba kita tengok dalam dunia. Adakah ibu bapa tahu anak dia hak sulung kau jadi lebih baik sekali, hak tengah kau, hak ngesuk kau, hak basuh? Tak ada, tak tahu. Sebab itulah dia bui kadang-kadang hak lebihnya sulung, kadang-kadang hak tengah, kadang-kadang hak basuh. Dia tak boleh nak kata. Jadi mana tahu, takut kita mana-mana tadi dia nak bui hak istimewa benar kepada kitanya sulung. Dah kita halal rezeki itu kita tak bui, tidak ke bodoh. Jadi betul lah dia kata safaham bi ghairi ilm. Maka Tuhan kata itu perbuatan sesat. Qad dhallu, sesat sungguh dah tu. Wa ma kanu muhtadin, mereka ini tidak mendapat bimbingan, tidak dapat petunjuk. Siapa tahu tu? Orang Islam boleh buat juga. Tak erti lah pasal tak mengaji. Tak mengaji. Dia ingat lagu mana orang? Atas dia nak pilih, kita tak silap gila ni. Kalau tak boleh tu, ada juga orang mula-mula, lepas pada tu tak boleh. Nak orang dah. Kan semua tu betul Tuhan kata bodoh dulu lagi. Jadi dalam Quran pun sebut ini rezeki. Bila rezeki, jangan kita main-main. Sebab itulah Nabi ajar rezeki. Kita tak tahu hak berkat tu duduk mana. Sebab tu dia suruh kutip. Kalau jatuh pun jangan bazir, jangan buat. Kita tak tahu mana hak bawa berkat pada kita. Hak mana? Hak ujung sekali, hak mula-mula, kita tak tahu. Sebab tu dia suruh pelicing, suruh jilat tangan. Itulah benda ni. Jadi anak-anak ni pun gitulah. Jangan mana-mana. Jangan mana-mana. Ini rezeki berkait dengan berkat, berkait dengan apa ni, tak ada. Kita kena harap Tuhan. Terima hak dia. Dia kata buat lagu tu, buat hak tu, hak molek. Tentu dah lebih baik daripada hak lain. Atas ada mana-mana lah. Kadang-kadang dulu, sekarang ni kurang juga, tapi ada lagi. Dia buat gitu lalu surat kempen bila orang beranak, dia suruh beranak sikit. Tu boleh tu kerja orang Islam. Terlibat tu boleh berlaku, tak ada bahagia berlaku. Ada orang ni tak ada apa-apa, macam-macam lah. Tak ada nak jagalah anak molek, maksudnya nak atas ngaji siapa kau you ke apa, situ pula pergi. Jadi kalau banyak ramai anak ni tak ada peluang, tak ada fitih nak atas. Dan melibatkan kena belanja piti banyak, habis piti banyak nak habis ngaji. Pasal apa dia suruh terima sistem lagu tu nya? Kita juga dia pilih lah. Sistem orang putih tu lagu tu. Ada ni ngaji, tak ada habis piti. Dia habis piti ada lagi. Tu sistem Islam. Tu sistem Islam. Situ pun kita terkena dah. Bukan terkena pakai minum, pakaian fashion, hiburan gitu. Dia banyak lah. Tu sistem pendidikan tu berat. Pasal apa? Duduk dunia pula. Lepas tu kita duduk kata tak boleh anak ramah. Kalau anak ramah, lagu mana nak datang ngaji? Siapa dia terima sistem tu, buat sistem lagu tu?
Kita juga, kita lah anggap lebih sangatnya. Cuba kembali kepada hak dulu. Tak ada semua. Nak ngaji ilmu gapo pun, ketika Islam cemerlang, gemilang dulu, nak ngaji ilmu gapo, pergi ngaji. Nak pergi mana? Pergi. Tak ada susah. Tak ada sempadan negeri, tak ada visa lagu ni, pasport berapa lapis visa. Nyusah. Sama Islam pun gitu juga. Jadi di mana kedaulatan Islam, persaudaraan Islam? Di mana? Itulah keadaan orang Islam. Pendek kan kalau fikir, banyak benar. Ada wagi tu dekat mula-mula beranak tu wagi lalu. Kepil. Lepas tu, kalaulah ditakdirkan mereka berdua akan dapat anak dengan persetubuhan itu, syaitan sampai bila-bila pun, selama-lamanya tidak akan memudaratkannya. Jadi syaitan tidak akan memudaratkannya selama-lama. Itulah mana apa maksudnya. Macam-macam lah pendapat ulamanya kan. Dalam kitab ni pun dia sebut, kalau nak kata syaitan tak cocok semasa kecil tu, tak kena. Sebab dalam hadis hak dikecualikan apa ni, Nabi Isa hak tu syaitan tak cocok, hak jerit nangis tu kan, hak lain kena. Jadi hak mana? Jadi ada yang kata syaitan tidak dapat menguasai dia. Maknanya dia ni kalau teruk-teruk pun tidaklah siapa melanggar batas, tak siapa keluar gitu, dengan berkat tasmiyah bismillah tadi. Dengan berkat tu, mana dia kalau teruk-teruk pun tidaklah melampaui batas sangat. Mana syaitan tidak betul-betul dapat menguasainya. Gitu. Sebab kita katalah bulan puasa ada kelainan. Syaitan tidak ada kuat kuasa dia pada masa itu. Begitulah juga kepada orang yang dibaca hak ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia tidak dapat menguasai sepenuhnya. Bukan makna pengaruh syaitan kesan dia sikit banyak dengan keadaan masyarakat, tak ada langsung. Ada kesan dia hak dulu, hak sebelum bulan puasa tu, siapa bawa ke dalam bulan puasa tu ada. Hak ni pun budak ni pun, tapi dia tidak akan jadi teruk sangat. Tidak akan jadi teruk sangat. Itu satu. Dan hak ni dia termasuk dalam hak mana? Ibadul ladzi, hamba-hamba hak Tuhan kata, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Tuhan janji dah dengan syaitan. Syaitan nak ganggu anak cucu Adam ni. Tak apalah, anak-anak cucu dia ada peluang boleh pergi ke syurga, aku tak ada peluang, tapi boleh peluang pada aku nak ganggu. Tak apa, tapi hamba-hambaku, mana hamba yang sebenar, laisa laka alaihim sultan, engkau tak ada daya, tak ada kuasa untuk mengalahkan mereka. Hamba-hambaku, engkau tak ada daya, tak ada kuasa, tak dapat engkau menguasai mereka. Menguasai itu maksudnya menguasai sepenuhnya, ikut lagu tu. Lepas tu kena beringat sikit lah kalau lagu tu kak, mana-mana jadi tuk bomo, tuk gapo dia kita kata, kena beringat sikit. Sebab syaitan banyak guna. Dia kena guna tubuh dia, kacak, lopak, macam-macam lah, menari kau gapo, dia tak khabar. Lepas pada tubuh dia roboh letih. Syaitan menguasai tubuh dia sepenuhnya. Bukan dia lagi kacak, tapi syaitan hidup kacak, guna sepenuh, guna lidah dia, guna gerak-geri dia, guna gitu gini. Itu kena beringatlah tu. Kerana nak mengubah orang, sampai kita jadi bangsa, kita ni jadi medan syaitan. Lemah juga tu. Kalau sampai ke peringkat tu. Ada juga ulama mengatakan syaitan tidak cocok di perut dia. Tapi hak tu sebuah hadis tadilah, bercanggah dengan hadis hak tadi. Jadi tak boleh pakai hak tu. Ada juga yang mengatakan syaitan tidak memudaratkan tubuh badan dia. Hak tu pun ulama-ulama mengatakan dhaif, tak kuat juga. Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan boleh jadi tidak akan memudaratkan agama dia. Tak boleh mudarat dari sudut tu. Dari sudut-sudut lain ada kesan dia tu, tapi dari sudut agama tu. Tetapi setengah ulama pula kata taksir, lagu ni tak boleh kalau agama kan, mana dia maksum ke? Maksum ke pula jadi? Tapi
Hak pihak yang terima tu dia kata tidak sampai ke maksum. Tapi kira-kiranya terpelihara lah agama dia tu, tidaklah jadi teruk, jadi rosak. Misalnya kalaulah dia tu melakukan dosa, Tuhan akan bagi taufik juga kepada dia untuk bertaubat, misalnya. Itulah gitu. Kalau hak syaitan memudaratkan tu lagu mana? Dia buat dosa mati dalam keadaan berdosa gitu, tengah buat dosa gitu. Tu Tuhan tak buka jalan kepada dia tu, tak buka fikiran dia tu untuk bertaubat, untuk istighfar ke apa. Jadi kalau ada hak ni, dia akan ada hak tu. Dia akan ada. Suk-suknya dia sedar juga. Dia sedar juga. Ad-Dawudi kata maksud tidak memudaratkannya, mana syaitan tidak akan dapat memfitnah agama dia tu sampai dia jadi kafir. Tak akan jadi kita. Ada juga kata gitu. Bukan maksudnya melihara dia tu daripada maksiat, tidak. Ada juga yang katakan lagu mana syaitan tidak boleh berkongsi dengan ayah dia tu. Pada ketika ayah dia setubuh tu, syaitan tak boleh berkongsi dengan ayah dia tu. Dalam melekatkan anak dalam perut tu, syaitan tak boleh terlibat. Boleh jadi inilah yang paling hampir. Bahkan Hafiz Ibn Hajar kata hak ni dia pilih hak ni. Jadi lagu mana? Sebab ada riwayat daripada Mujahid, walaupun riwayat itu tidak kuat lah, tidak kira ni. Tapi ada riwayat. Nak pegangan tak boleh juga. Tak boleh. Nak akidah tak boleh. Cuma ada riwayat daripada Mujahid, mana riwayat itu mursal lah. Riwayat mursal. Dia kata apabila seseorang itu bertubuh, dia tidak baca doa Nabi saat ni, mana syaitan akan belik di kemaluan dia. Yaltaf bi ihlilihi, akan berlengkar. Berlengkar-lengkar macam ular belik di kemaluan seseorang itu. Mana dia bila dia bertubuh tu, syaitan dia ada juga ambil bahagian dia juga. Sebab tu dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW ajar doa tu, jangan bagi sedikit pun habuan kepada syaitan. Sedikit pun habuan kepada syaitan. Jadi mana ada perkongsian dengan dia juga sedikit sebanyak tu. Tapi benda ni tak boleh jadi akidah, sebab dia benda besar ni. Benda besar, hadis setara tu, asar setara tu, bukan asar sahabat Mujahid tu, tabi'in. Dia tak ada sebut perawi di atas dia tu siapa. Dia tak ada sebut. Jadi tak boleh nak pegangan jugalah. Cuma berdasarkan hadis-hadis yang lain, kita tengok banyak kan syaitan berkongsi pada ketika seseorang tu makan, pada ketika seseorang tu minum. Ada hak sahihnya, mana dia berkongsi apabila seseorang tu tak baca bismillah. Berdasarkan hak tu boleh jadi juga di sini hak ni. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar walaupun tak kuat pun, dia kata hak ni lebih dia terima. Boleh jadi. Hafiz Ibn Hajar kata wa afad al-Kirmani annahu ra'a fi nuskhatin quri'at 'ala al-Firabri, nuskha Bukhari yang dibaca di hadapan Firabri, anak murid Imam Bukhari. Ada orang tanya Imam Bukhari bila sampai sini. Orang tanya Imam Bukhari, lagu mana kalau orang tak erti bahasa Arab? Nak kata kan? Yaquluha bil farisiyah. Misalnya kalau orang tu orang Farsi, dia tak erti Arab, dia boleh baca ke? Dia boleh kata kok bahasa Farsi? Imam Bukhari kata na'am. Boleh. Bahasa masing-masing. Kalau tak erti nak baca ni, tak ingat bahasa kita, biasa apa makna hak tadi. Makna hak tadi boleh. Imam Bukhari kata berdasarkan satu nuskhah Sahih Bukhari juga yang dibaca di hadapan anak murid dia Firabri. Ada orang tanya gitu. Jadi mana boleh. Tapi hak semoleknya berkat lafaz Nabi SAW tu, waktu kena ambil kira hak ni belajarlah apa yang jadi kepayah saya, benda lain boleh belajar. Belajarlah tu. Enggak hak ni benda sabar juga kita kata dia boleh buat begitu. Sebab kadang-kadang seseorang tu kalau dia berapak dengan jin, dengan syaitan, dia kadang-kadang bukan tumpang gini sajalah, belik gitu saja dak lah. Bahkan sahabat dia tu hak jin kau syaitan kau, dia berupa tuan dia, kawan dia, suami kepada seseorang,
dia berapa tu tak tahu lagi berat. Sebab tu tak usah lah, benda-benda lagu tu tak usah lah, tak usah duduk menyohor lah. Orang kata aku boleh baik dengan jin, aku boleh seru dia mari, aku boleh gitu gini. Tak ada, tak usah lah. Maksudnya Tuhan ajar dah pada kita suruh berlindung. Jin ni kalau Islam, kalau kata Islam pun orang lah seorang orang Islam mesti baik kau. Kita duk harap gitu mau tu bini kita, kau anak kita, kau saudara mana. Tu orang dia tahu kita boleh higat dia, kita boleh buat gana-gana ke dia, boleh berlaku. Jin kalau kata dia Islam sekalipun, mana apakah kita ingat jin ni warok berlaku, juru berlaku? Dah Islam pun perangai hunduh Belanda, jin pun super manusia. Jadi dengan sebab tu tak sah, tak ada kelebihan pun, tak ada kelebihan. Tak sah untuk cara ke dia, minta biar Tuhan tutup, tak ada faedah tu. Kita tak sampai tak payah apa. Takat kita nak hidup ni, buat hak mana perlu kita boleh buat. Kalau ada benda-benda lagu tu ganggu tu, dan sebenarnya tak payah. Setengah-setengah orang kadang-kadang inilah masalah manusia juga, jiwa manusia. Kadang-kadang dia manusia ni dia nak lebih. Ni satu penyakit juga, nak lebih di mata orang, pada pandangan orang hormat, orang mulia, orang gitu gini. Dia tak boleh buat kau ni, dia cuba cari. Ini sebenarnya orang yang ada masalah jiwa sebenarnya. Kalau orang tu mukmin yang sebenar, jiwa dia bersih molek, tak ada kasih dia benda-benda lagu tu nak apa. Sekarang kita nampak sudahlah. Kemudian seterusnya hadis riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terkutuk, dilaknat orang yang mendatangi isteri dia pada duburnya, mendatangi dubur dia, setubuh pada duburnya, itu dilaknat. Itu ringkas saja. Jadi berdasarkan hadis ini, setengah-setengah ulama buat kesimpulan ini termasuk dalam dosa besar lah. Sebab kalau sebut laknat kena kutuk, lagu ni dosa besar, walaupun bini dia. Sebab sebut ni bini dia. Man atamra'atan adalah setengah, dalam satu nuskah imra'atahu, isterinya, bukan imra'atan umum gitu. Kalau kata imra'atan pun maksud kalau Nabi kecek dadok dia royak orang perempuan, mana-mana orang perempuan tidak bini pun boleh. Tak masuk bab dah tu tak masuk cerita dah tu. Bila kata boleh setubuh ni dengan bininya lah, mana-mana boleh tu. Tak ada cerita dah mana-mana perempuan bini orang lain, perempuan mana ajnabiyah. Bukan kecek tu, tak ada dah tu. Tentang bini, kalau tak ada hu sekalipun, kalau kita mengambil kira imra'atahu, maka itu jelas lah perempuannya, isterinya. Jadi isteri pun tak boleh, apalagi kalau tidak isteri. Kalau tidak isteri, kalau lelaki pun tak boleh juga. Kalau isteri di posteran ni, mengikut kebanyakan ulama. Tapi setengah-setengah ulama dalam masalah ni dia tak sepakat. Dia termasuk dalam benda khilaf juga ni. Dia kata benda ni besar ni, anak-anak kutuk-kutuk ni biar jelas, biar kemah molek. Sebab apa? Dia kena biar betul-betul sahih. Hadis ni sahih kau dulu. Bila pergi situ bahalah. Dia kata, cuba tengok sini dalam kitab kita dia mana ada ni boleh tengok muka surat 209. Bawah tu Al-Harith bin Makhlad akhraju lahu hadithan wahidan fi ityan al-mar'ah fi duburiha. Ulama-ulama hadis buat bagi hadis dia ni sunni. Dalam bab ni sunni hadis dia ni ada. Qultu wa qala al-Bazzar laysa bimashhur, ini perawi tidak masyhur. Ibnu Al-Qattan berkata majhulul hal, perawi majhul. Tapi Ibnu Hibban kata dia masuk menyenaraikan dia ni perawi thiqah. Tapi semua ulama tahu dah Ibnu Hibban ni memang dia longgam dah, mudah nak kata thiqah kau kan. Jadi ulama-ulama lain kata dia sebab tu dia perhatikan ini tak dikenali hal dia. Tak boleh perawi itu kalau tidak tahu keadaan dia tu lagu mana, tahu nama saja. Tahu nama saja tidak bermakna kita kenal dia orang tu. Dia kenal dia tu siapa dia, perangai dia lagu mana. Jadi dia tak sepegai dengan ni. Tak boleh. Sebab apa? Benda ni berat. Nak kata-kata laknat ni tak boleh main-main. Orang akan percaya lah, akan percaya. Nak percaya ni hadis tahun ni boleh ke?
Nak percaya bahawa kita kena laknat lah orang tu, kena laknat orang ni, kena laknat, tak boleh. Dia kena hadis tu kemak. Dia kena hadis tu kemak. Tak apalah. Kita tengok kitab ni. Tu kitab ni dulu. 210, muka surat 210. Hadis ini dijadikan sebagai dalil, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain berhubung dengan perkara ni, bahawa haram mendatangi isteri pada dubur mereka. Haram. Jadi orang-orang pegang dengan hadis-hadis seumpama ni lah. Hadis ni dah hadis-hadis lain lagi, banyak lagi. Wa tu'qiba. Tapi pendapat orang kata gitu tu haram tu dibantah, dikritik oleh pihak lain dengan mengatakan al-ahadits al-waridah fi hadzal bab kulluha dha'ifah. Semua hadis-hadis dalam bab ni dhaif belaka. Dia kata tak boleh nak pegang serabut. Wa yujabu anhu. Pihak kata haram tu kata pula, ni hadis-hadis ni walaupun tiap-tiap satu daripadanya dipertikaikan, tetapi sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Kita boleh pakai juga kata dia, sebab sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Jadi gabungan kesemuanya itu menjadi hujah lah dalam perkara tu. Dia kata jadi hujah lah. Sebab gini, contohnya hadis dhaif ni, kalau tidak dhaif sangat, kalau dhaif belaka gini, supaya seorang kita kata ahli gusti pahlawan lah kita kata kan, ahli gusti gagah lah tu. Kalau budak bos orang duanya, bos orang dua besar ke budak, hak setara-setara kita dia tua je, tak exercise for dia sini handai main-main je, pegang sebelah tangan gitu. Baik, kalau budak 5 orang, katakanlah budak kecil lah, budak sekolah rendah kita kata dah, kita kata kalau 5 orang, lagu tu lagi 10 orang, lagu tu lagi. Kalau 50 orang, gagah main hak ni, tekan atas kepala hak ni, tekan kaki hak ni, payah juga. Lagu tu lah hadis dhaif ni kadang-kadang dengan sebab dia bergabung, hak tu lah ulama kata yuqawwi ba'duhu ba'dha, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Dia jadi gitu, dia jadi kuat lah. Rebah ahli gusti pun, hanya rebah dia, ni naik atas tekuk ni cocok mata, pada dah nantilah mana, ni cocok hidung, ni geletek, pada dah. Dia jadi kuat. Kuat orang pun boleh rebah. Supaya juga benar. Kalau kita ambil benar kan benar, mudah putus gitu. Tapi ada juga benar, walaupun seutas benar pun kita kata tak boleh, tidak mudah nak putus. Ada juga hak kuat lah tu. Tapi kalau benar biasa, mudah. Cuba kalau benar tu 100 utas, pulah itulah nak tahu. Lagu tu lah juga keadaan hadis tu lah. Jadi tidak boleh kita kata hadis tu kalau tak boleh pakai lalu, tak boleh. Kena tengok pula dalam Quran lagu mana. Dalam Quran lagu mana? Dalam Quran jelas tu tak ada. Cuma yang dia kata wa yustadallu biqaulihi ta'ala, boleh dibuat dalil firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tu harthakum anna syi'tum. Kamu datangilah ladang kamu itu, anna tu bagaimana, ikut lagu mana yang kamu nak. Mana anna dengan makna kaifah. Satu lagi anna dengan makna min aina, dari arah mana kamu nak ikut. Boleh. Cumanya asalkan tempat tu tempat ladang. Jadi baik, kalau tempat ladang ni tempat orang tanaman. Allah SWT sudah isyarat di sini, tempat tanaman ni mana? Ladang. Kalau pada manusia, pada orang, ada kepada rubur, situ tanam lah sebanyak mana, tabur lah benih sebanyak mana pun tak akan mengandung. Kalau kot tu mengandung ni, apabila kita tabur benih, dia akan mengeluarkan hasil. Di mana? Bukan melalui dubur, melalui saluran yang sebenarnya. Hasil tu baru. Sebab dalam Quran sebut tempat ladang. Dia bukan sebut padai kau gitu ke, padai tempat main bola, tidak nak menanam ikutlah, bukan lagu tu, dia sebut ladang.
Jadi maksud utama kahwin kau tunggu ni, itu maksudnya. Kemudian dari segi dia sebut ladan tu kok mana-mana, cara lagu mana, nak buat lagu mana, tak kira hak tu, cuma itu tempatnya. Jadi dia kata ini ayat ni kalau kita perhatikan dia isyarat dah kepada taklif tu, tempat tu, dubur tu. Sebab dubur bukan harf, tetapi dia tempat farz, tempat tahiyy, bukan tempat ladan. Tu. So yang kedua, kalau kita perhati dalam Quran, tadi kita baca yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Orang akan tanya tentang haid, katakanlah dia kotor, gangguan, dia menyakiti. Tu makna dia belaka tu. Jadi kalau tempat hak boleh, hak skala boleh, dengan sebab mari kotor tu tak boleh, tempat hak tak pernah boleh, macam mana akan boleh? Tempat yang memang kotor semua, macam mana akan boleh? Walaupun hadis tak ada satu pun hak sahih kemah betul. Inilah orang panggil hadis dhaif, tapi ada sokongan. Dia ada tempat bersandar yang kuat. Bila ada tempat bersandar yang kuat, hadis lagu ni dia boleh jadi kuat. Itu sebab ulama-ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan tak boleh. Mengatakan tak boleh. Tapi benda ni masih khilaf lagi sebenarnya. Lebih cermat, lebih warak, tak boleh, tak sah gitu. Lepas tu dia kata, adapun munazarah yang berlaku di antara Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hasan, ada mereka ini ada bahas dalam bab ni, dikatakan begitulah. Syaukani, Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain ada sebut juga ni. Bagi saya, kata pengarang ni, apa yang dikaitkan dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bantah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sebab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berdalil dengan hak ni, dengan ayat ni, dengan ayat sana. Imam Syafi'i kata boleh. Muhammad bin Hasan kata tak boleh. Muhammad bin Hasan dalil mana? Ni dah, nisa'ukum harthul lakum, ladan. Dan kalau ladan, situ ladan kau. Tu dalil dia. Imam Syafi'i bantah. Imam Syafi'i katakan, Imam Syafi'i kata, kalau dia menyetubuhi wati, isteri dia di antara dua betisnya, di antara dua pohonnya, di antara ketiaknya, bawah ketiaknya, atau kalau perempuan itu pegang kemaluan suaminya dengan tangannya, haramkah? Ini cerita ni, haramkah? Kita terjemah selalu, haramkah? Imam Syafi'i tanya. Muhammad bin Hasan kata tak haram kalau. Lepas tu Imam Syafi'i berkata, apa kamu duduk berhujah dengan sesuatu yang tidak boleh dijadikan hujah? Itu cerita lain. Dia kata fahadzal kalam, kata Syekh Khalil Ahmad, ni perbahasan ni kalau kita tengok ni yang berlaku ni tidak sesuai. Budak-budak baru ngaji pun tak sesuai ni nak kecek lagu ni kata dia. Usah kau kita kalau hak ngaji pandai dah cerdik dah. Apa lagi kita nak kata dua orang imam duduk bahas lagu tu, lepas tu hujah dia setara tu je masing-masing. Sebab apa? Bila orang kata watinya tu kalau celah pohon ke, celah ketiak ke, mana wati ni di tempat tu. Bahkan hak tu tidak termasuk dalam bab wati, tidak termasuk dalam bab setubuh. Itu orang panggil setuh kulit, bersentuh kulit. Apa yang Imam Syafi'i tak faham gitu semua? Tak pernah sabar. Ya kalaulah dia hujah gini, kalau dia kata gini munasabah juga. Lagu mana? Mu cuba kata, kalau seorang perempuan terbubuh kemaluan suami dia dalam mulut dia, lagu mana? Dia sebut lagu mana? Nak kata haram? Tak boleh. Munasabah juga kalau nak kata begitu. Sebab apa? Sebab kita kata bubur dalam mulut tu haram, seperti mana haram wati dubur juga. Tak ada orang. Ni kata dia tak ada orang yang kata boleh. Kata Syekh Khalil Ahmad. Cuba perhati situ. Syekh Zakaria pun tulis nombor 1 bawah tu. Nombor 1 bawah. Dia kata fihi annal mas'alah khilafiyah 'inda al-Hanafiyah. Ni sebenarnya dalam mazhab Hanafi pun ada khilaf lagi. Syekh Zakaria kata. Jadi dia tak setuju. Untuk guru dia kata tak ada orang kata harus.
Tak, sebenarnya dalam mazhab mana-mana pun masih khilaf lagi. Benda ni betul Syekh Zakaria kata tu. Dalam Fatwa Al-Hindiyah dia ada dua pendapat kalau dalam mazhab Hanafi. Satu kata makruh, satu kata tidak makruh kalau bubur dalam mulut. Jadi hak tu pun tak boleh nak buat dalil juga. Tak boleh nak buat dalil. Jadi kata Syekh Khalil Ahmad, saya rasa ni kisah dia cerita ni, cerita tak betul ni, orang buat-buat kaitkan dengan demoni ni. Adapun setengah-setengah ahlul hadis dia menafikan thubut hurmah, haram apa nama ni, melakukan persetubuhan pada dubur itu berdasarkan hadis-hadis yang ada, kata dia. Ini kerana tidak ada sabit pun dalam bab ni, dalam perkara ni. Tiap-tiap satu hadis tu, kalau nak kira tiap-tiap satu tu, tak ada hak sahih. Mesti ada lah dipertikaikan kutub ni, ada. Jadi ulama-ulama hadis ada yang kata benda ni tidak sabit haram, tidak haram. Sebab apa? Kalau tengok kepada hadis tak jelas, tak ada satu pun hadis yang kuat. Cumanya dalil sokongan tadilah asas Quran tu. Kalau bahik misalnya diharamkan wati, hak orang yang mari kotor tu, apa illat dia? Tu sebut illat dia, azan. Azan tu kotor, azan itu menyakiti, azan itu mengganggu. Hak ni lebih lagi mengganggu daripada hak tu. Kena kira. Jadi berdasarkan kalau kita kira qiyas aulawi, qiyas hak lebih-lebih lagi. Kalau setara tu dia kata haram, hak asalnya boleh, hak ni tidak pernah boleh. Dah tepat kotor semua. Bukan ada ketika bersih, lagilah tak boleh. Dia sedap juga situ. Sedap juga situ. Lepas tu banyak lagi kemudaratannya, kerosakannya, yang menunjukkan, semua ini menunjukkan wati pada dubur bidalalatin nas, berdasarkan dalalah nas, bukan ibarat nas, bukan zahir nas, tapi dalalah, petunjuk. Petunjuk makna dia sebaliknya. Kalau setara hak tepat biasa tu, ada ketikanya boleh, ada ketikanya tak boleh juga, dengan sebab mari hak kotor tadi ketika tu. Jadi hak ni hak tepat kotor semua. Jadi benda sabah, kata dia. Ibnul Qayyim ada menyebutkan banyak kerosakannya dari sudut agama, dari sudut dunia. Boleh tengoklah dalam kitab dia, kata dia. Jadi Syekh Khalil Ahmad ni nampak dia kerah balik tak boleh lah. Begitulah kebanyakan ulama memang begitu. Dia kata cukuplah yang dia mengisytiharkan kejelekan perbuatan ini. Tak ada siapa pun suka kalau dikaitkan mazhab dia tu dengan kata boleh, kata dia. Rasa malu belaka, kata dia. Apa? Patah ni orang panggil ke dia luar tabi'i. Luar tabi'i. Kecuali puak-puak Syiah. Puak-puak Syiah mengharuskannya. Ni Syiah mengharuskannya. Dalam kitab ni dia kata Syiah pun tidak mengharuskan mutlak gitu. Dia kata makruh juga. Boleh-boleh pun makruh. Tapi yang sebetulnya Syiah ni berdasarkan kitab-kitab lain, dia bukan hak makruh ni, ada satu pendapat lah. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan boleh. Boleh ni bukan sekadar dengan bini saja, hamba saya saja, mamluk, mamluk, hamba lelaki. Kalau seseorang itu ada hamba lelaki, dia boleh. Dia boleh homoseks dengan hamba dia. Bahkan kalau kita tengok pendapat-pendapat ulama-ulama dia yang berkembang dari semasa ke semasa tu, bukan sekadar tu saja. Dengan orang biasa sama merdeka dia pun boleh. Tu teruk benar lah tu. Teruk benar. Kalau Syiah Zaidiyah pun tak boleh. Syiah Zaidiyah pun tak boleh. Ni kita duduk bincang ni dengan bini, dengan bini. Dalam fiqh Syiah dia sebut makruh, dan mereka mewajibkan untuk isteri, kalau isteri itu dibuat begitu, kena bagi 10 dinar. Si suami itu kalau dia buat gitu, kena bagi kepada isteri dia 10 dinar sebagai ganti kepada nutfah, air mani yang sia-sia. Itu dia. Itu dalam kitab fiqh Syiah. Sebab Syekh Khalil Ahmad Saranpuri ni dia seorang yang pakar juga dalam Syiah. Dia tulis kitab Syiah, Syiah pun ada. Dia tulis kitab
lawan Syiah. Jadi dia ini hak dia tahu daripada kitab Syiah. Tapi banyaklah. Sebab itulah Syiah ni pun dia tak reti juga. Sebenarnya dia kata Syiah lah senang. So je. Juga kamu dia. Ni kata gini, ni kata gini. Dak dia apa banyak juga. Ni pecah gini, ni kata gini juga. Misalnya hak ni. Misalnya. Tidak sekata juga. Dia kata makruh, dia kata tidak makruh, dia kata bahkan boleh. Bebas gitu semua. Gitulah. Hakim berkata selepas dia menukilkan hak Syafi'i bahas tadi dengan Muhammad bin Hasan tu, boleh jadi ini adalah pendapat Syafi'i, pendapat lama dia, qaul qadim dia. Hak kata boleh tu kalau dengan isteri boleh tu qaul qadim. Adapun qaul jadid masyhurnya haram. Imam Syafi'i mengharamkan. Mawardi dalam Al-Hawi, Abu Nasr As-Sabbagh dalam kitab Syamil dan lain-lain menukilkan daripada Ar-Rabi', anak murid Imam Syafi'i, dia kata dusta demi Allah. Ibnu Abdul Hakam, dia kata Imam Syafi'i kata boleh, bohong kata dia, demi Allah bohong kata dia. Sebab apa? Imam Syafi'i telah menaskan makna tulis dalam kitab dia. Itu maksud menaskan. Dalam kitab, 6 kitab dia bahawa tidak boleh. Macam mana dia boleh kata Imam Syafi'i kata boleh? Dalam 6 kitab dia Imam Syafi'i kata tak boleh. Ada juga diriwayatkan kata boleh tu daripada Imam Malik. Hak meriwayatkan kata boleh tu orang-orang Mesir, anak-anak buah hak duduk alik Mesir, hak duduk alik barat. Tapi ada anak murid Malik hak Iraq, mereka tidak menyabitkan riwayat ni. Kata tak sabit ni daripada Imam Malik ni riwayat ni. Ulama-ulama mutaakhir dalam mazhab Malik, dia tarik balik pendapat tak sih. Dia kata tak sih ni tidak sabit daripada Imam Malik, dan mereka memfatwakan haram juga dalam mazhab Malik. Ulama-ulama mutaakhir ni dia. Walau bagaimanapun, seperti anda kata tadi, benda ni kita nak rengkah masa ni, benda ni masih khilaf. Tak boleh lagi nak kata sesak keluar daripada ahli sunnah kau gitu gini. Kalau ada orang kata lagu mana-mana, tetapi jumhur ulama ahli sunnah memang beginilah. Walau bagaimanapun benda ni khilaf. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari bincang dengan lebih panjang lagi, menampakkan dia mengatakan harus, tapi hak moleknya tak sah. Gitulah. Seterusnya tak ada ni nampaknya. Sekatulah tu. Wallahu a'lam. Subhanallah.